4 yang berusaha Encik Rosis Wardi bin Rosli, Presiden Kesatuan Kaki Tangan Pelaksana Kesona UNIMEP, Ahli Jawatan Kuasa Potensi UNIMEP, Barisan Pentadbir Warga UNIMEP, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Minta daun diberi daun, daun selembut bunga dahlia. Minta pantun diberi pantun, pantun menyambut tetamu mulia. Selamat datang ke sesi perkongsian bertajuk Keterlihatan Pentadbir pada Kacamata Pengurusan Tertinggi Universiti. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini di auditorium Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin UNIMEP. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga majlis pada pagi ini diberkati olehnya. Sidang hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan dengan mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Mat Mustafa Al-Bakri Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajaran Alumni Universiti Malaysia Polis untuk menyampaikan perkongsian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Pendek. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan kecemerlangan, salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara pengacara majlis, sahabat saya pengurusi potensi baru Cik Azam, dan juga sahabat saya dan junior saya di USM, mantan potensi Cik Syahri Mukhlis. Dia junior setahun ya daripada saya. 2 tahun. Oh. Oh, okey. 2 tahun kalau macam tu. Puan Ashikin mantan juga Cik Rosis Wadi, Presiden Kesona. Yang ni tak tukar. Potensi tukar takkan Kesona tak mau tukar. Cuba-cuba juga yang lain boleh tukar. Sahabat-sahabat pentadbir Universiti Malaysia Perlis, saya cuba ambil 1 jam sahaja. Cuma saya dapat macam berat belah sana berat kan, sebab duduk belakang ramai, jadi macam berat je. So biasanya pentadbir ni main duduk depan. Okay, saya ada slide, saya simple. Saya ada 20 slide sahaja. Slide ni saya buat, saya sampai semalam daripada Kuala Lumpur sekitar jam 1 pagi. Sambung saya buat slide, saya tidur pukul 3 pagi. So slide ni khas untuk yang hadir hari ni lah. Dan saya diberi tajuk pun saya takut dengan tajuk, sebab the thing is visibility is quite bukan famous dengan saya. Saya kalau research visibility tu saya punya mainan lah. Cuma untuk keterlihatan pentadbir di mata pengurusan UNIMEP ataupun pengurusan universiti, dia tak ada kat sini, saya kena tengok kat atas. Saya pun tak hafal slide saya. Saya just slide tu is slide yang memang saya buat on the spot. Saya cuma dalam on the way daripada KL, saya balik semalam pagi. Saya ada mewakili naik NC untuk bersama dengan 20 universiti daripada Germany. Selepas tu saya sambung, saya chair first meeting untuk masuk. So on the way back baru saya fikir buat saya nak cakap hari ni. Dan kalau tuan-tuan tengok tak comply dengan apa kehendak potensi, saya mohon maaf sangat-sangat. Sebab saya cuba sesuaikan, sebab saya merasakan apa yang saya letak dalam slide ini tak lari daripada Hala 7 UNIMEP, daripada awal penubuhan 2002 sampailah yang terkini. Dan saya merasakan kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat balik ucap pertama daripada Datuk Kamarudin, Datuk Zul Azhar, Profesor Badri Shah, dan sampai yang terkini Datuk Zaliman. I think you all dah tahu sebenarnya apa pengurusan Nusina. Sebab setahun ke tahun dia ada tema dia, setahun ke tahun ada hasrat pengurusan tertinggi. Cuma kita ambil capnya ataupun tak, itu sahaja membezakan. So kalau kita merasakan itu ucap pertama itu sekadar ucap pertama, dia akan menjadi, dia goes macam tu sahaja. Tetapi kalau puan-puan, tuan-tuan nak ambil cakna, mengambil perhatian apakah intipati yang ada dalam
ucap pertama ataupun amanat nak translate itu, tuan-tuan sebenarnya akan menjadi satu pentadbir cemerlang. You trust me. Sepatutnya pentadbir ini lebih hebat daripada akademik yang dilantik sebagai pentadbir. Sebab you memang purposely dilantik sebagai pentadbir. Kalau you compare dengan saya bukan pentadbir. Saya dilantik jadi pentadbir dan saya perlu belajar macam you untuk jadi pentadbir. So that's mean you all dah ada knowledge pentadbir. Sepatutnya you all memang excellent. Saya nampak ada kawan-kawan saya daripada kimia, Cik Zulfatah, Cik Syarul. Saya kena petik nama kawan-kawan ni. Takut saya yang cakap ni saya tak tunjukkan siapa-siapa ni, tuan-tuan. Saya agak takut jumpa dengan pentadbir UNIMED ni sebenarnya. Saya cuba avoid untuk berjumpa. Nah, okey, keterlihatan pentadbir pada kacamata pengurusan, sebenarnya pengurusan ni dia tak membezakan pentadbir. Kita melihat you punya potensi sesuai dengan nama potensi. Kita nak melihat potensi you itu digunakan sepenuhnya. So, saya melihat isu-isu yang di UNIMED merasakan kita dah terlampau banyak kerja. Mostly macam tu. Bos akan datang dekat pendaftar beritahu, okey tak cukup staff. But how you utilize, bos utilize kita punya potensi, kita punya bakat. Sekarang di UNIMED ada isu yang kalau tanya saya lah, isu di UNIMED adalah kita terlampau memberi task force kepada pegawai itu pada satu-satu keadaan. Okey, you dilantik untuk tengok ni. Walhal bila dinamakan pentadbir, sepatutnya pentadbir ni mengetahui, knowledgeable on everything. So you boleh buat on dari segi administration, pendaftaran pelajar, you boleh tengok dari segi hal-hal berkenaan dengan peperiksaan. Memanglah you tak diberi knowledge tu sebenarnya, tapi pentadbir dia cepat sedikit. Dan isu yang kedua yang melihat adalah pentadbir di UNIMED ni dia tak relevant dengan pekeliling-pekeliling yang ada. So kalau you tahu pekeliling-pekeliling yang ada, dia takkan jadi. Okey, sebab sebenarnya saya melihat pentadbir ni dia as advisor kepada bos dia. You need to advise your boss. Sebab you kena faham, saya sebagai akademik, saya tak dilantik sebagai pentadbir. Saya tak ada knowledge on that. Dari segi kewangan, tata cara kewangan, saya tak tahu. So kita ada pegawai yang melihat kewangan. Sepatutnya pegawai yang melihat kewangan, dia akan advise dia punya bos. Itu yang kita nak, supaya tak ada kesalahan tata cara kewangan. Jadi bila saya meletak diri saya sebagai orang akademik memegang tampuk pentadbiran, saya akan menjadi isu ini. So apakah dokumen yang saya perlu refer? So benda-benda macam ni. So yang kita kena ingat, kita bukan selama-lamanya berada pada jabatan. Kerana untuk pembangunan karier, you all kena faham, you all kena keluar. So you bersedia untuk dikeluarkan. Janganlah merasa hina, gundah gulana, kena keluar situ, kena keluar sini. That is pembangunan karier yang tuan-tuan kena ada. Nah, tu tak apa, tu slide ni baru bukan lima. Nah, jangan stres tuan-tuan. Saya cubalah, saya cuba tekan ni. Situ bergerak, sini tak bergerak. Ni, Okey, saya tengok sini. Okey, you kena tengok satu benda yang saya cukup interesting dengan KSN punya ucapan. Dia kata prinsip trust to serve atau kepercayaan untuk berkhidmat, menekankan pentingnya taat serta penyawaran kepada government of the day. Yang ini saya bukan nak sentuh pada government of the day. Yang ini adalah amanat KSN pada 2020. You tengok perkataan trust to serve, maknanya kepercayaan untuk berkhidmat. Sebenarnya kita dah meletakkan, pengurusan tertinggi telah meletakkan kepercayaan kepada pentadbir UNIMED untuk berkhidmat. So bila meletakkan trust ini, benda yang saya paling takut adalah trust. Benda yang saya paling takut dalam hidup saya adalah kehilangan kepercayaan. So that's why kalau pentadbir, you kena letak dalam kepala you, jangan hilang kepercayaan pengurusan kepada you. Saya tak nak sentuh government of the day. Yang kata saya berpolitik, dah. If you ask me, saya memang serve to government of the day. Nah, siapa sahaja pun government, saya tetap serve. Sebab itulah saya government servant. Saya dibayar gaji. Nah, so that's mean saya nak meletakkan di sini, the most important dalam pentadbir adalah kepercayaan. So you nak membina satu trust
oleh pengurusan you. Kalau siapa yang di fakulti, you nak membina satu kepercayaan bos terhadap you. So itu main point dia, supaya yelah, you bos ni you bukan pilih, you tak boleh pilih. You trust ni, you tak boleh memilih bos yang you nak. Tak boleh. Sebab itu adalah hak pengurusan tertinggi. So that's mean bila you telah diberi ruang mana-mana pun, you cuba sesuaikan diri. The most important, you kena fix the purpose. You kena fit yourself dengan keadaan. Dia letak di fakulti sesuai dengan keadaan fakulti. Dia letak dekat library, sesuaikan dekat library. Dia letak dekat SBD, sesuaikan dengan SBD. Dia letak dekat counselling, jadi kaunselor. Macam tu lah. So dia letak dekat PKU, saya nampak orang PKU, jadi doktor perubatan. So saya nak minta benda-benda macam ni, tolonglah membina satu kepercayaan yang besar daripada pengurusan. Pengurusan tertinggi, you kena faham, bukan hanya top 8 pengurusan di jabatan you, it's part of pengurusan. You kena bina. The more kalau saya selesa, saya akan trust, saya tak ada isu. You tanya saya, kalau saya trust dekat saya punya staff, tapi dalam masa yang sama dia tetap akan ada teguran, nasihat, marah, beban. Confirm ada kalau kerja dengan saya. Sebab saya marah tu bukan marah pada diri you, saya akan marah pada karakter. Kita nak membina satu karakter yang bagus. No? Okay, yang kedua adalah berkenaan dengan masih ada saya masih merefer kepada KSN punya ucap pertama, KSN punya amanat. Dia menerapkan SWIFT. Yang ini pun juga bagus untuk diimplement sebagai pentadbir. Okey, sebagai pentadbir, kalau you baca lah, siapa yang baca ataupun siapa yang melihat, saya suka melihat perkataan-perkataan yang kecil-kecil ni. Yang murid dia suka buat perkataan-perkataan yang dia macam Indonesia sedikit. Macam hari ni saya baca dia punya poster Las Bella, lawatan sambil belajar, daripada UMS. So benda-benda macam itulah, benda-benda yang dia membuatkan orang tertanya-tanya apa yang dimaksudkan di sebaliknya. So KSM menetapkan SWIFT yang dikatakan pantas Swiss speed, pengetahuan bertaraf dunia, world class knowledge, inspirational, F for flexible, dan T techno base. So benda ni benda yang you boleh interact pun, you boleh terapkan dalam proses pentadbiran you. So what yang you nak? Kepantasan dalam menyampaikan ilmu, kepantasan dalam menjawab sesuatu. That's mean you nak speed. Dia bukan delay. Kalau kan sebelum ni, kalau kerajaan Madani sekarang ni bercakap mengenai to reduce punya proses. So you macam mana kalau di fakulti, bagaimana sepatutnya proses ini 14 hari you boleh reduce kepada 7 hari dahulu. Sepatutnya proses kelulusan ni boleh macam ni, you boleh buat macam ni. So we need to speed, we need to satu kepantasan yang berbeza yang compare dengan sebelum ini. So yang ni kita nak. So kalau saya mendapat seorang yang pentadbir yang macam ni, saya memang agak rasa mudah untuk kita bekerja. Sebab tu you rasa dia akan jadi penat. You trust me, saya sendiri pun penat. Semenjak saya 6 bulan duduk di HEPA ni, saya rasa saya dah meningkat berat badan. Sebelum saya jadi dekan, saya boleh stay tidur 10.30. Saya mengamalkan tidur 10.30 dan paling lambat pukul 11. Tetapi semenjak menjadi HEPA ni macam terumbang ambing dah hidup ni. Nah, anak pun kena ikut pergi meeting sekali. Tetapi itulah ada proses kita. Kan, proses supaya kita nak kena ada kita punya family, keluarga kita kena ada kita punya rakan. Kita pun bertanggungjawab dengan apa yang telah diamanahkan. So yang saya nak minta sangat, kalau boleh you terapkan dalam proses you benda ni. Kepantasan dalam memberi maklum balas, kepantasan dalam memberi saranan ataupun nasihat kepada you punya pengurusan, kepantasan ataupun you need to have knowledgeable, you need to knowledge, world class knowledge. So akta ataupun perlembagaan dah ada sedikit dalam kepala you, akta pentadbiran ada dalam kepala you, keliling ada dalam kepala you, tata cara kewangan yang penting perlu ada dalam you punya knowledge. Kalau orang ni buat macam ni macam mana, saya sendiri pun kena belajar. Serius, kadang-kadang saya tak tahu, saya call you. Sebab kita tak nak buat kalau you nak tanya saja, kalau you nak cari salah, semua orang termasuk saya juga terjumpa kesalahan. Tetapi kita jangan cari kesalahan, kita cari penambahbaikan. Sebab tu kalau saya masuk, saya jarang nak cari kesalahan, saya cuba cari penambahbaikan.
Dan kalau you cari salah, tetap akan jumpa. You cari salah saya sendiri pun, you akan jumpa. Sebab saya bukan orang pentadbir. Cuma mungkin kemungkinan ada urgensi kita buat keputusan masa tu yang mungkin kita memikirkan masa tu the right thing. Sebenarnya tu boleh digunakan baik. Okay. So yang ketiga juga saya boleh cerita kat sini. Next, berkenaan dengan ucap pertama dia pada 2023 last year. Dia memberi satu acronym. Dia nak produce the great civil servant, pentadbir, pegawai awam yang mempunyai ciri-ciri great. So dalam tu ada apa? HEPA pun dia ada concern great, tetapi ada sedikit perbezaan, iaitu good governance tapi urus yang baik. So yang ini bukan bos you yang buat, ini adalah bahagian pentadbiran, bahagian administrator. So saya di HEPA, saya nak melihat good governance itu berlaku. That's why 7 hari bulan 10 saya masuk, the first day saya berjumpa dengan staff, saya mengeluarkan grade. Saya memaklumkan kita nak benda ini, kita nak good governance. Kalau nak good governance, saya masuk, saya ada referable book saya ada tempat-tempat yang saya boleh refer. So kalau saya nak masuk, saya nak kena tanya orang tu, nak tanya orang ni, jadi proses kita akan jadi slow, speed tak akan hilang. That's why kalau dihempas sekarang dalam proses mengumpulkan semua dokumentasi, tak habis urus. Lepas tu you tengok staff HEPA dia macam stres sedikit. Saya akan lingkar pegawai tak habis sendiri, saya akan chair. Semuanya setiap jabatan di HEPA, tak kisahlah di PKU ke whatever pun, dia mesti ada reference book, buku handbook dia sendiri. Kalau di siapa masuk pun dia dah ada reference book itu. So, bukan saya nak kata sebelum ni tak bagus, tak, saya bukan itu perlu masuk. Cuma penambahbaikan dia, siapa ganti saya 3 tahun lepas itu, dia dah ada book dia, dia boleh refer. Okay, oh jabatan ni macam ni, jabatan P3P macam ni. Cuma saya nak announce kat sini, P3P telah berubah nama. Nah, kita berubah pada Jabatan Hak Ehwal Pelajar, selari dengan kehendak KPT. KPT pun dah tukarkan nama mahasiswa bawah holistik kepada bahagian Hak Ehwal Pelajar. So kita mengambil keselesaan, keserakanan supaya dia ada dia lah. Bukan saya kata P3P tak bagus, cuma kalau you tafsir P3P dengan bahagian Hak Ehwal Pelajar, yang mana lebih besar dia punya beban tugas. So bahagian Hak Ehwal Pelajar tu merangkumi keseluruhan perkhidmatan, merangkumi servis, merangkumi kebajikan, keselamatan dan so on. So kita ambil baliklah, kita back to normal. Cuma kita buat alumni. Sebelum JHEPA kan, masa PM Razli, kita tunggu jadi JHEP sahaja, kerana kita sudah ada pusat hubungan alumni. Okay, so art is responsible. You need to bertanggungjawab. Whatever, you kena bertanggungjawab dengan apa yang you telah decide, bertanggungjawab dalam job you, bertanggungjawab dengan orang bawah you. So it's responsibility. You kena ada benda ni. So next dia kata empathy, ada rasa ihsan. Especially yang dengan HEPA ni, empati dia sepatutnya lebih tinggi. Sebab you are dealing dengan karakter 13,000 karakter. Kalau rasa sakit hati tu, memang sangat sakit hati. You dealing dengan 13,000 dengan pelbagai cemuhan, you akan terima. Tetapi empati itu perlu ditingkatkan supaya rasa kesian, walaupun dia buat jahat kat you, kita perlu bantu dia. Sebab 60% yang ada dalam UNIMED pelajar kita adalah B40, dan boleh saya katakan 20% adalah miskin tegar. So benda-benda macam ni, empati ni, ihsan dia rasa perlu tinggi. Nah, seterusnya accountability, kebertanggungjawaban. Nah, so yang menguruskan keuangannya, yang menguruskan aktivitinya, so you kena ada ketanggungjawab. Dan last sekali dalam tu dia kata tenacity of purpose, fokus kepada matlamat. So pentadbir ni you kena fokus, put focus. Sebab sebahagian saya mengalukan kehadiran pendaftar UNIMED, Cik Sahiza. Tepuk lah sikit, ampun pun, buah campur kot. Nah, duduk tengah-tengah pun, ada apa Cik Syah? Nah, so you kena ada fokus, put fokus. Kalau you duduk di PKU, buat fokus PKU. Kalau you duduk di fakulti, buat fokus apakah benda-benda improvement. Kalau di fakulti ni, di mata pandangan your boss, you akan membuat perkara yang rutin. Saya semasa menjadi dekan, saya melihat Robihat itu dia membuat kerja-kerja, okey, kemasukan pelajar, exam, saya kena sebut lah bekas-bekas saya.
kan. So dia buat kerja apa lagi? So AJK potensi nah, so ucap tahniah jugalah. Dia memang minta apa itu nak jadi, cuma tak dilantik, hampa tak pilih dia. Nah, so itu maksudnya, itu yang dikatakan di pandangan mata pentadbir pengurusan, itu adalah rutin, benda yang berulang. So kita nak melihat pentadbir ini membuat perkara yang luar daripada rutin itu. Kalau tahun sebelum ini perkara ini berlaku secara manual, you improve, you buat secara sistematik. Walaupun rutin, dia ada kreativiti ataupun innovation yang you lakukan. Saya pujilah masa saya duduk setahun di P3P itu, you ada buat penambahan baik-baikan sistem sendiri yang memudahkan staff, yang memudahkan masyarakat. So benda-benda itu dipandang oleh orang. Yang dilihat itu adalah satu perbezaan sebelum dan selepas. Okay, next saya masuk first. Saya tak ambil semua kot. Next slide. Saya ambil sedikit dipanggil apa? Tema-tema ucap pertama. Kalau tuan-tuan melihat pada 2011, Datuk Kamarudin telah membuat satu tagline ataupun dipanggil apa? Tema ucap pertama dia, iaitu keterlihatan antarabangsa yang menyela, lonjakan komitmen dan lonjakan prestasi. Ini memang pentadbir ni. Ini memang straightforward. Kalau you tak define pun benda ni, you tahu dah apa yang you perlu buat. 2011 kita punya aim adalah untuk perantarabangsaan. So kalau pentadbir tak go for that, dia tak akan berjaya. Trust me. Sebab mana boleh Datuk Kamarudin seorang yang berfikiran macam tu, walhal pentadbiran kita tak berfikir macam tu. Sebab tu dia ada setiap tahun, dia ada hasrat dia. Nak jadi sila ni, dia ada hasrat yang dia nak. So pada masa itu, kita melihat kepentingan untuk keterlihatan pada antarabangsa. So maknanya masa tu pentadbir dah boleh memikirkan connection ataupun networking, jaringan antarabangsa ataupun perantarabangsaan fakulti, perantarabangsaan pusat, whatever. So benda-benda macam ni dia ada hasrat dalam tu. Bila you nak buat keterlihatan antarabangsa, kita memerlukan komitmen. Kalau hanya sekadar ucap pertama punya tema tanpa komitmen, takkan berlaku. You trust me, tak ada. So you tetap masuk ucap pertama, you dengar, habis, dapat satu hari latihan, lepas tu you balik habis. Macam perkara biasa. Tak ada ruang langsung you nak fikir apakah kehendak-kehendak yang pengurusan tertinggi nak, apa yang aku boleh buat, apa aku boleh contribute. So pemikiran-pemikiran macam ni perlu ada dalam you punya perasaan. Sebab you kena ingatlah satu perkara. Ni saya kena cerita. Kebetulan duduk kat sini nak cerita. Dalam hidup saya duduk di UNIMED, ada satu perkara yang saya cukup takut dan dia akan berpusing setiap hari dalam kepala saya. Sebelum saya tidur, dia akan terngiang-ngiang. Ada satu perkara, agak-agak dia apa dia? Saya nak tanya Rosis, sebab dia partner badminton dengan saya. Agak-agak lah dalam satu yang relate dengan you punya job. Dalam satu hari, apa yang you akan rasa, benda yang you rasa tak safe? Ada tak? Tanya mantan Junior USN. Ada tak? Ada tak? Saya ada satu benda, sampai ke hari ini saya memang tak sesal. Iaitu saya tertanya-tanya kat diri saya, cukup tak waktu kerja saya sebagai pentadbir? Itu saya tertanya-tanya sampai sekarang. Dan bila saya fikir benda ni, saya punya kat sini akan jadi ketat. Serius saya cakap you. So kalau pentadbir itu waktu bekerja dia berapa jam, Encik Syah? 9, 8, 9 termasuk rehat 1 jam kan? Dia kena sebut tu dengan pentadbir ni. 8 jam bekerja, 1 jam rehat. So tuan-tuan kena fikir macam ni. Tuan-tuan dibayar gaji itu berdasarkan masa tuan-tuan bekerja. So kalau tuan-tuan merasakan satu hari itu tak cukup 8 jam, cuba you count cukup tak? You datang pukul berapa dan you balik pukul berapa, dan berapa banyak masa you ambil masa untuk makan. Kalau tak cukup, you sepatutnya rasa bersalah. Saya sampai ke hari ini saya rasa takut. Kalau saya fikir macam ni, saya bermula di UNIMED 2002 sampai sekarang, kat sini saya akan rasa ketat. Sebab tu saya cuba cari ruang masa untuk tambah, supaya yang rasa saya dulu-dulu yang saya tak berfikir macam ini, dia terganti. Serius. Sebab nanti, satu hari nanti bila kita dihisap, dia akan tanya simple je macam ni. Hisap saya tak nak cerita pasal pentadbir, saya nak cerita pasal solat. Solat ni benda yang baik, atau benda beribadah, you pergi beribadah. Okey,
Hisab ni adalah hisab yang akan bakal berlaku, yang semua orang termasuk saya hadapi adalah hisab yang macam ni. So katakan satu hari ini saya petik nama Cik Rosis, dia pergi semayang. Solat benda baik benda buruk? Baik ke buruk solat? Baik kan? Sepatutnya clear lah. Sebab kita tak buat benda yang baik. So kita pergi solat. Let's say dia pergi solat di masjid Gulfront sebab nak jumpa Dr. Al-Remy. Dan dia pergi main masjid Gulfront. Lepas tu dia solat. Selesai solat dia balik, dia duduk kat rumah, dia tidur lah esok lah. So saya nak ambil satu-satu saja. Pada semalam dia pergi solat, it take berapa lama? Agak-agak setengah jam. Okey, kita katakan setengah jam pergi solat. So hisab yang akan berlaku adalah dengan cara ini. So Allah akan tanya satu hari one to one dengan you, pergi solat, kat mana pergi solat? Pergi dengan apa? Naik motor. Okey, motor beli pakai apa? Duit gaji. Agak-agak you akan lepas tak? Lepas tu tanya lagi, pakai apa? Isi minyak dengan apa? Itu adalah hisab. Sebab tu kita tiap-tiap malam kita nak doa, kita dipermudahkan hisab. Jangan dihisab secara detail. Nampak 3 golongan akhirat nanti, ada 3 saja dihisab secara betul-betul, dihisab secara mudah dan tanpa hisab. 3 jenis kita. So you pilih yang you nak mana. Saya yang nombor 3 saya tak berani. Nombor 1 belum tentu saya dapat. Saya nak yang nombor tengah-tengah saja. Dia hisab tengah jalan, akhirnya Allah lepaskan dengan rahmat dia. So kalau you tanya saya yang tadi, saya pergi semayang, lepas tu dia tanya saya berkenaan dengan gaji saya, pakai duit gaji, cukup tak saya bekerja itu, so you akan trigger. You trust me, you akan rasa bersalah gila. Sebab itulah hisab. So kalau you rasa you selesa bekerja cukup, you kena faham, mengambil anak is not part of your kerja, tetapi itu kelonggaran yang diberikan oleh you punya bos. You kena ganti. Nah, setakat you nak tulis setiap kali you nak keluar ambil anak, you keluar, you tulis dalam you punya, bila nak keluar dalam 4 jam dipanggil apa? Keluar waktu bekerja kan? You buat tak benda tu? Sebab tu saya kata, kalau you bercakap dengan ustaz-ustaz, dia akan cerita pasal hisab ini, you akan takut gila. Nah, so saya minta sangat-sangat, cuba duduk nanti, duduk sorang-sorang fikir, adakah aku itu mendapat gaji yang sepatutnya aku dapat? Sebab tu kalau ditanya saya takkan tanya bab gaji naik ke tak naik. Bab kenaikan pangkat saya pun takkan tanya. Sebab saya cuba takut dengan apa yang dihisapkan nanti. So kalau you rasa tak cukup, you tolong top up. Top up lah kat mana-mana. Nah, kalau bos minta buat extra hujung minggu, jangan tulis CTR, tak payah. Sebab you kena ingat, you nak top up balik yang lama-lama yang you rasa ada buat mistake. Nah, yang ini memang saya, kalau saya fikir saya akan rasa ketat kat sini. Nah, so ini untuk ucap tamu pilihan saya yang pertama. Yang kedua, saya menyentuh berkenaan dengan, ada juga Datuk K, dia bukan ucap tamu, dia pada awal tahun dia ada buat satu perjumpaan dengan staff-staff. Dia menceritakan berkenaan OECD masa tu, saya ingat. So that's mean opportunities, entrepreneur, commitment, still ada commitment, still ada destination. Mesti ada tempat mana you nak tuju. So masih memerlukan komitmen. Dan mesti ada tempat yang you nak. Mesti ada yang tadi, yang kalau you sentuh yang tadi sebut berkenaan lonjakan komitmen dengan lonjakan prestasi. So yang ini disitih masih menyentuh pada tahun berikutnya. Dia menyentuh juga berkenaan dengan komitmen. Dia menyentuhkan dengan peluang. Pentadbir ni you sangat banyak peluang. Kenaikan pangkat fleksi, certain kenaikan pangkat. Lepas tu you kena ambil opportunity ni. Jangan rasa kita apa cukup dah aku 44 ni, aku pencet dengan 44 ni. Kalau kalau you ada mentality macam tu, you akan membunuh sel-sel otak you untuk bergabung untuk menjadi seorang yang bagus. Serius, sebab action comes from your dreams. You trust me, you kena ada satu target. Dia akan membuatkan kita punya kalau you kata saya hormon dalam badan you memberi satu reaction yang bagus. Sebab tu kalau you rasa suram, kalau you sakit GERD ataupun you ada anxiety, you tak boleh memikirkan masalah, sebab dia akan menambah hormon itu. Siapa yang ada GERD, siapa yang ada anxiety, you kena memikirkan benda yang positif supaya nanti dia memberi manfaat kat you. So semua, mostly orang dalam dewan ni dia akan ada anxiety, cuma berat tak berat. Nah, saya pernah anxiety 6 bulan, kuah kering. Nah, semua masa COVID. Nah,
2016 Datuk Kes masih di awal tahun dia meletakkan satu melangkah ke tahun baru dengan penuh semangat dan iltizam. Kalau you boleh bahasakan, you boleh define iltizam itu adalah keseluruhan gerak kerja you daripada A to Z, itu iltizam. You meletakkan fokus 100% untuk mencapai sesuatu. So pentadbir kena ada macam tu. Kalau you katakan okey hari ni aku nak macam ni ya, hari ni aku nak macam ni, dia tak ada lah perubahan pada pentadbir tu. Nah seterusnya saya nak pergi laju sikit, saya nak sejam, pukul 11 ada program lain. So yang ini saya cukup suka. Sebab ini sekarang ni diperkatakan balik oleh YBN Menteri sekarang ni, iaitu tunjang mengukuh di bumi, pucuk menjulang tinggi. Dalam sesuatu, dalam masa you nak mencapai sesuatu, you tak boleh melupakan you punya asas. So nak naik pangkat, jangan lupa asas dia. Ada orang naik pangkat yang slow punya period, tempoh yang agak slow, steady, ada yang laju and so on. Tetapi at the end, you kena ingat satu benda je, asas dia kena ada. Mengukuh di bumi, fundamental itu kena strong. Nah, so yang ini juga saya rasa memberi manfaat pada insan. So bila masa universiti nak menjurus ke arah antarabangsa, keterkaitan antarabangsa, pentadbir pun nak menjurus, but at the end yang asas you kena strong. Nah, mengukuh pucuk menjulang tinggi, mengukuh di bumi itu perlu ada lah. So saya nak pergi next. Yang ini juga saya nampak benda bagus untuk pentadbir yang bercakna, mengimbangi teknologi dan kemanusiaan. Yang ini cukup saya interesting kat saya, kerana saya melihat pelajar-pelajar saya sendiri dengan teknologi ini dia boleh buat macam-macam what you think you boleh put on side dia dekat teknologi, buat dia akan spread sangat laju. Sebab tu kita sebagai di HEPA sendiri, saya mengambil keputusan tidak melihat sosial media itu adalah platform official HEPA untuk mengambil tindakan. We are not looking for that. You rasa ada benda yang tak kena di HEPA, datang jumpa face to face, bincang, kita open for discussion. So that's mean pentadbir you kena ada this kind, you kena ada mengimbangi teknologi. So sekarang ni I think kalau untuk buat teks ucapan itu you boleh buat few seconds, ataupun boleh buat dalam within 10 minutes, ataupun you nak buat penulisan you boleh buat dalam half day ataupun 1 hour. Kalau you nak buat satu petikan berkenaan, dia kata you nak buat satu artikel menulis berkenaan dengan tata cara ini, so dia boleh buat dengan laju sebab dia dah ada teknologi yang boleh membantu you. Cuma you kena tapis lah just information betul ataupun tak. Nah, so benda-benda macam ni lah saya nak minta pentadbir dia ada orang kata menerokai teknologi yang sesuai dengan you untuk improve. Saya sendiri sampai hari ini saya masih menggunakan benda ni. Kali melihatlah penulisan saya dalam surat khabar itu, saya menggunakan teknologi. Cuma how you nak prompt dia, you nak guide you punya AI itu menulis dengan apa yang you nak. You jangan letak general, you kena letak apa yang you nak, supaya nanti dia search very detail dengan you nak. Nah, itu AI. Kalau letak general, tolong buat satu artikel saya berkaitan dengan pentadbir cemerlang, dia akan jadi general. Tetapi kalau meletakkan, tolong kemukakan saya satu artikel berkaitan pentadbir cemerlang yang merangkumi bla 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 bla, so dia akan lebih detail. So itu AI, you kena arah dia, bukan bergantung dengan dia. Nah, tapi dalam masa yang sama, kemanusiaan kita tak lupakan. Nah, next sampai ke Prof. Bat, dia ada juga ada satu tema semasa itu, dia kata meneraju kecemerlangan untuk kesejahteraan insan. So that's mean masa ni Prof. Bat dia melihat sesuatu benda, we need to excel, we need to moving forward untuk excellence. But for what? Untuk insan. Untuk insan siapa? Pelajar kita, customer kita, stakeholder kita. So itu masa Prof. Bat dia ada meneraju kecemerlangan. So that's mean we need to excellent. So pentadbir ni dia perlu ada ciri-ciri excellent lah masa tu. Bukan masa tu saja. Maksud saya ni, yang ni salah faham pula bila bertukar tema ni, you kena ikut. Tak, saya kata you kena cakna ada penambahbaikan dalam proses pentadbiran you, proses gerak kerja you kena ada. So we need to excel. Kita kena excellence. Okay, next adalah Datuk NC kita 3 tahun bersama meningkatkan. So that's mean dah mari dah kataan kebersamaan.
So starting 2020, saya pun tak ingat, mungkin yang first ataupun sebelum ni dah ada. Saya cuba cari, cuma saya rasa tak ada jumpa ada lagi Cik Syah sebelum ni. Perkataan bersama masih dah ada, cuma penekanan silo itu starting Datuk Z. So yang ini saya perlu tekankan, as pentadbir, you tak boleh moving keseorangan. Silo ni macam you tahu silo kan? Kalau you pergi dekat kilang simen, you nampak ada yang tinggi-tinggi batang tu, that is silo. Dia berseorangan, tak bercampur dengan orang. Okey, silo ni untuk simen, silo ni untuk clinker, and silo ni untuk something. So that silo, dia tak bercampur dengan orang. So we need to remove this. Kita kena buang. Kalau you rasa you hebat, you tak boleh pun silo. Saya kalau nak silo, saya payah. Saya kena ada pentadbir saya kena ada saya punya timbalan, saya kena ada saya punya pengarah. So that's mean kita kena blend together untuk produce yang benda yang bagus. So kalau you punya awam ataupun you pentadbir mempunyai rasa silo, okey, hang jaga bahagian ni, aku jaga bahagian ni lah, aku jaga bahagian aku. So jadi payah. Katakan seorang ni pergi beranak 3 bulan hilang. Ni Kak Hepa banyak nak jenis ni beranak ni, bukan saya marah beranak. Kak you kata saya marah beranak dah. Plan lah. Kak you kata ni rezeki daripada Tuhan. Dan saya tak marah bab beranak tu bukan urusan saya. Cuma you ada proses. Kak you kata saya sentuh benda-benda yang peribadi tak. Saya nak beritahu, bila you dah tahu dah, okay, this guy ataupun yang CA ni dia akan beranak sekian-sekian, ketua, pentadbir yang lain kena ambil catnya daripada awal. Tapi kalau dia silo kan, so kalau dia beranak 3 bulan dia tak nak ganti ni, sekarang ni proses dia kata tak nak ganti ni, hak mana boleh mangku lah. Kalau pengarah mangku benda tu. Cik Syah kalau cik nak, kalau siapa minta untuk mangku jangan dia bagi pengarah buat. So kalau benda ni terjadi, kalau you work as silo, dia takkan di masa itulah diberi arahan oleh pendaftar untuk memangku. Memang dibayar kalau dimangku, dibayar dah, bayar. Masa itulah you akan rasa sebab tak kena, aku tak tahu hal ni. So that's mean kalau jangan bergerak silo. So yang ni perkataan yang saya nampak kat sini adalah kebersamaan, togetherness. Lama dah orang bercakap about togetherness, kebersamaan and so on. Yang mulia dulu dia punya tagline sampai lah pun togetherness. Kebersamaan mesti bersama dengan universiti, bersama dengan jabatan, bersama dengan pengurusan you, bersama dengan pengurusan tertinggi. Kalau you ada, kadang-kadang ramai-ramai ada satu yang against, memang payah. Satu terkeluar daripada kelompok utama, jadi payah you nak bergerak, sebab you masih ada satu yang you kena tarik. Ataupun lagi ramai yang terkeluar daripada you punya kebersamaan itu, dia akan menyebabkan satu proses itu berlaku agak payah, sebab tak bersama. Bersama ni bukan mengatakan you mengiyakan semuanya, tak. Bersama ni untuk capai matlamat, at the end nanti dia akan ada satu momentum untuk menjadi seseorang pentadbir yang bagus. Itu kebersamaan, saling melengkapi. It's not parasit, it's saling melengkapi. Okay, next, yakin terus gemilang. Again ada perkataan gemilang dalam tu. We need to excel. Tapi you need to trust. Kena yakin trust yakin masih kena apa? Masih confident. You kena confident dengan apa yang pengurusan you nak. Kadang-kadang kita meletakkan set macam ni, dia kata tak boleh capai ni. Patut you as pentadbir, you cakap macam tu memang payah. Sepatutnya kita menyokong. Walaupun dia meletak, katakan kita target satu universiti kita nak capai padakan 200 terbaik dunia, agak mustahil. Tetapi kalau you mengambil sikap takkan capai punya, so dia takkan berlaku movement tu, takkan berlaku tindakan tu. So saya minta sangatlah, yang terbaru ni saya lebih nampak kesan yang besar, iaitu kekal, relevan dan berimpak. Kita perlu relevan. So kalau kita nak relevan, kita perlu melihat balik takbir urus kita perlu melihat proses kerja kita perlu melihat balik kita punya carta ahli whatever lah yang berkenaan dengan pentadbir, dan you perlu melihat balik adakah benda ini relevan. Kalau katakan proses untuk keluar PO it takes 14 days, kalau you boleh reduce half daripada itu, kita nak kekal relevan, proses kena berubah, pentadbir yang kena buat. Kalau sebelum ni you bekerja, you rasa you agak, memang you dah rasa banyak, tetapi ada lagi yang lebih banyak, so you kena improve benda tu. So jangan you rasa
You seorang sahaja yang rasa kerja berat. Oh, orang lain tak apa lah, duduk dekat kaunseling, tunggu orang sakit mari. Duduk dekat PKU, orang sakit dia mari, baru aku nak tengok. Bukan macam tu cara pemikir. Dia bukan macam tu. Dan sebab tu saya kata, kita dalam ni as pentadbir, kita menjadi advisor kepada kita punya pengurusan. You kena tahu banyak benda. Duduk pejabat saya akan tanya semua benda. Keuangan saya akan tanya, berkenaan pelajar saya akan tanya, berkenaan kebajikan saya akan tanya, berkenaan dengan perumahan saya akan tanya, berkenaan dengan pengurangan yuran macam mana, pengurangan yuran di asrama macam mana. So that's mean pentadbir daripada saya kena tahu sebanyak benda. Sebab saya akan tanya. So kalau saya akan tanya, okey, mana dia punya pucuk kuasa, lulus kat mana, nak bagi kepada MPP inisiatif, apa asas dia, kat mana kelulusan dia, kalau tak ada, dia bagi. Kita tak nak ambil amalan sebelum ini dijadikan sebagai kita punya gerak kerja. Jangan ambil macam tu. Mesti ada asas dia. Kalau katakan pengurangan yuran berlaku, okey, apa asas dia, kat mana berlaku, kelulusan LPU yang mana. Itu kita nak pentadbir yang macam tu. Dia tahu. Tak tahu, tak dapat, okey, bos saya cari dulu keputusan. Macam tu kita nak. Sebab bila you nak buat sesuatu, mesti ada asas dia, mesti ada punca kuasa dia. Nah, ni tulis minit mesyuarat pun si A macam ni, si B macam ni, si C macam ni. Dah kali ada 10 pattern minit mesyuarat kat HEPA. Tak, saya kata kat HEPA ni, HEPA lain. Jadi hampa kata kat aku pula, kata kat sampai pula kat aku punya pentadbir, payah saya. Okay, tak, saya bercakap general pentadbir. Nah, saya mohon sangat-sangat. So saya ada few slide. So yang ini dikeluarkan nilai-nilai kebersamaan warga UNIMED, masih relevan, masih boleh pakai. Yang ini saya tak select saja ucapan first Datuk Z. Mungkin ada yang dalam ni tak tahu. Kan supaya ambil cakna, ambil benda ni letak dalam kepala. Dia ada 2, 4, 6 nilai dan amalan kebersamaan warga UNIMED. Cuba you praktikkan. Yang pertama, berkongsi matlamat. So pendaftar dengan staf dia berkongsi matlamat. Okay, kita nak jadikan bahagian percayaan kita macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ada tak pendaftar buat? Kan tanya. Kita tengok Facebook ada. Cuma dia pun tak berani nak jawab ni kalau pendaftar ada. Okey, yang kedua, berkongsi matlamat. Maknanya dia kena keep di mana. Sebab dalam diri kita ni, dia tak duduk selama-lamanya. Dia akan in out. Datang, out. You tak remind dia akan keluar. Sebab tu tugas pentadbiran ataupun tugas bos-bos ni, dia akan remind, keep remind. Okey, kita ada matlamat, kita ada macam ni, kita nak capai macam ni. Sebab tu tiap-tiap tahun dia ada ucap tama dia. Sebab dia nak keep remind kepada kita supaya ada tindakan, ada melekat kepada diri kita. Kerana kalau kita tak remind, dia akan lost, dia akan hilang macam tu sahaja. Yang kedua adalah berkongsi tanggungjawab. Masih nampak tak semangat kebersamaan? Okey, yang si A jaga bahagian A, si B jaga B. Okey, kalau hang tak ada, aku tahu macam mana nak buat. Kalau hang pergi beranak dulu, aku tengok macam ni. Kan senang. Sebab saya tengok ramai perempuan, saya cakap buat beranak, buat lelaki tak beranak. Nah, so saya nak minta benda macam ni you faham, hadam apakah nilai-nilai kebersamaan itu. Kadang kita sendiri pun orang kata kebersamaan, nilai pun kita tak tahu. Yang ini telah digariskan, telah digazetkan. Ambil cakna 6 perkara je pun nak suruh hafal dan hadam. Yang ketiga, berkongsi keprihatinan, share. So kadang ada di antara hampa-hampa semua ni, ada yang tak cakap, ada yang tak tegur, ada duk kata kau orang ni, ada duk kata orang ni. Yang kali buah menimbah tak mau tengok umurnya. Tunggu habis bulan 8 ni aku nak ambil, aku tak mau sambung lah. Dia akan jadi lagu tu. Sebab bos yang stres, bos pun dah tak nak handle, bos pun anxiety. Nah, tu tolonglah. Nah, saya minta sangat-sangat. Kalau you tak berubah, orang lain takkan berubah. Perubahan itu mestilah berlaku pada diri sendiri. It's not orang lain boleh ubah you. Saya tak boleh ubah you. Bercakaplah berbuih hari ni. Kalau dalam hati you teringat kat handphone, di tengah handphone tu duk tengok. Kalau duk ceramah tengok handphone, duk lagu tu. Dalam ni saya tengok tak ada semua kusyuk bagus. Nah, satu dia ada, saya repeat balik yang awal kat di KSN kita sebut apa dia? Trust, saling mempercayai. Yang ini you kena, ini wajib. Suka tak suka you kena percaya pada dia, dia boleh buat. Trust ni you boleh define sangat besar. Nah, so how you define trust itu, how you define kepercayaan itu. So ini nilai kebersamaan UNIMED.
Kalau you sendiri tak percaya dekat bos you cakap dekat staf kat belakang, TNC tu lagu tu, dia payah lah. TNC pun payah nak bekerja, dia sebut benda buruk je. Sebab tu kita kena percaya. Saya trust kat pegawai saya trust dekat pengarah saya. Tetapi dalam masa sama, dia mesti ada benda-benda penambahbaikan, komen, kritikan, teguran, nasihat. Wajib. Sebab itu reminder. Kalau you ambil sebagai teguran, lepas tu you teguriskan hati, itu sangat soft. Koyah dalam hati dia tambah lah, dia perlu kata. Kita tak macam tu. Kita kena. You tengok Cik Syah. Saya kenal Cik Syah ni lama. Saya pernah duduk satu floor dengan dia di KWSP. Bukan saya nak puji sebab dia berdaftar tak. Dan saya pun pernah cakap kat dia, Syah, saya doa satu masa you jadi pendaftar. So doa saya mungkin makbul, mungkin doa orang lain, tapi saya harap doa saya lah. Dan dia hardworking. Dan apa yang dia tak tahu, dia akan cari. Kawan is kawan, but kerja is kerja. Itu kena jadi tidak macam tu. Itu ada contoh. Dan saya nak tunjuk contoh lain. Saya ada Puan Masyitah teriak kat saya berkali. Dia pernah jumpa kat saya dekat Epa, dan masuk balik dekat kimia pun teriak sebab saya minta benda yang baru. Last year saya minta buat seminar menentang apa saya tak ingat dah. Dia dengan Robiha lah duk kata kat aku macam-macam kat belakang. Saya tahu ni bukan tugas aku nak kena buat. Saya bukan melihat itu sebagai itu adalah platform you untuk pergi keterlihan. You lihat balik tema-tema. Ada yang dikatakan keterlihatan antarabangsa. It's not only academic. So kalau you kata kerja you hanya nak tengok filing, nak tengok orang exam, baik ambil penolong pegawai je. So dalam ni pegawai N41 ke atas ni, dia lebih kurang macam US manager. Saya petik balik, you managing leader kepada penolong pegawai you, kerani you. So that's yang you patutnya ada ciri-ciri macam tu. Saling menghargai, appreciate. Walaupun dia buat jahat, jangan tengok jahat tu, tengok baik tu. Alah, mesti ada sama-sama sendiri hampa ni kan. Hanila dengan Izzati mesti ada teguris hati. Asyik dia keluar pergi promosi, aku pun nak keluar agak, ambil buat macam tu lah. Kok kalau ada. So that's me benda tu. Jangan ambil tu sebagai benda yang besar. So kita nak appreciate, kita kena hargai, okey, walaupun sekecil-kecil benda. Dan last sekali adalah respect lah, saling merahmati. So kalau tengok di HEPA kita meletakkan nilai trust HEPA, respect, dan kita define setiap RI itu ada satu words yang menggambarkan nilai-nilai untuk student kita. Tapi it take longer time. You jangan harap student kita berubah within 3 years. No, tak. Tapi you kena tanam. Sama juga Naib Chancellor kita pun, dia menanam sikap ataupun adab supaya pentadbir itu mempunyai ciri-ciri yang ni. Saya nak minta sangat, kalau boleh pentadbir di sini cek balik nilai kebersamaan ini, tolong implement jabatan masing-masing. Sangat bagus, serius, sangat bagus untuk diimplement. Letaklah benda-benda macam ni, atau keep remind kepada staff kita supaya dia kekal reliable dan berimpak. Benda ni dia akan lose. Hari ni you dah dengar 3 hari semangat, masuk hari keempat you lupa dah. Dan ini adalah nilai-nilai penjawat awam. Next slide yang baru di apa sah? Yang baru diperkenalkan, diluncurkan bahasa-bahasa canggih sekarang ni. So dia mempunyai perkataan hemat, HEMAT. Hemat kalau bahasa Inggeris apa Rasis? Presiden personal kot. Atau so dia kata kat sini hijrah tata kelola. Yang ini kita nak proses, kita nak speed up. Walaupun kita meluncur laju, kita speed kita punya proses, tetapi kita tak melanggar any guideline, peraturan, tata cara and so on. Kita nak proses yang cepat. Kalau dia benda hari sebelum ni untuk claim it take 1 month, you buat jadi 3 hari. Cabaran ni. Sebab saya tak claim, saya tak ada isu sangat. Orang yang duk claim ni mungkin dia akan kata, oh aku hujung bulan ni tak ada duit dah. Benda hari tak ada lah ni, tak apa, kata je. Kan dia benda hari. Tak ada. So benda-benda yang ada audit je, kan nampak? Audit dia, kan dia benda hari. Mungkin saya tak kenal, tapi jangan saya bagi contoh. Kalau benda itu boleh di speed up, hijrah tata kelola,
proses di fakulti sepatutnya macam ni, you pendekkan macam ni, permudahkan student. That hijrah tata kelola yang kita nak. Nah, tolonglah define balik. Mungkin you rasa oh ni dah tak relevan, nak diubah, buat je lah. Bagi tahu kat bos you, ada setiap orang ada dia punya bos sendiri, dan maklum kat dia. Empati pada masih ada perkataan empati. Awal tadi saya sentuh, dia tak pernah sentuh pada 2020 ataupun diletak pada grade tu kan. Empati tu masih ada, rasa ihsan tu masih ada. Dalam membuat satu perkara, kita kena ingat pelajar kita ada 60% B40, tak boleh kan? Bukan pelajar kita yang masuk ke UNIMED ini semua excellent yang seperti yang kita nak. Pelajar-pelajar yang boleh saya katakan more than 50% itu dipilih, bukan dia memilih. So sebab tu bila ni saya kena cakap besar lah, bila saya di masa saya dekat, saya maklum benda ni. You jangan rasa you hebat dan you rasa student you hebat perlu ikut you. Tak, kita perlu sesuaikan dengan apa yang kita terima. You kena faham, pelajar tak memilih UNIMED ni. Tiba-tiba you buat exam sampai 70% fail. Saya tak mahu kat you ni, saya mahu sampaikan kat dia. Dekat bahan saya mahu cakap benda ni. You exam, you mengajar, you buat soalan exam, you jaga exam, you mati 70% fail. Lepas tu you nak marah dekat pendaftar. Contoh, buat pendaftar depan saya sebut nama dia banyak sikit kan. So benda-benda macam ni dah jangan minat empati, rasa ihsan. So mengajar dengan hati. So kita as pentadbir, kita mesti ada rasa empati. Mungkin ada pelajar-pelajar luar negara yang jauh, perlu rasa kesian, datang buat jauh kan, lepas tu dia tak comply apa ni, you suruh dia balik, esok orang lain. So empati tak ada. Patut kita memudahkan, bantu dia supaya dia spread the good news. Okey, bagus kat UNIMED ni. Spread good news itu akan membantu kita punya visibility. Ni kalau kita sendiri pun buat payah ini, tak cukup ni, tak cukup itu, jadi payah dengan pelajar ni. So kalau betul dia tak betul, tegur secara elok. Okey dik, minggu depan buat macam ni. So baru nampak kita ada rasa empati tu. Bukan pentadbir you kena ikut je, mesti ada flexibility tu. Pun KSM pun dah sebut berkenaan dengan fleksibel. M is minda peking, berminda, bersikap cermat. So maknanya dalam nak buat sesuatu mesti ada innovation dia sendiri. So yang saya bekerja ni, saya nampak bagus-bagus lah. Puan Masita, Robi Hadiah ada, saya boleh sebut juga Noh. Apa yang saya sampaikan diterjemahkan. Sebelum ni untuk postgraduate kimia itu dia sistem dia agak terabur, dia buat dalam bentuk sistem Excel, all dalam bentuk semua kelulusan dalam tu. Jadi nampak ada perubahan. So kita nak pentadbir yang berminat macam ni, ada innovation, ada inovatif. You nampak oh benda ni boleh ditambah baik, buat selagi you rasa benda itu mampu membantu dan memudahkan orang. Dan A adalah apresiasi inovasi. So you kena ada innovation yang punya mentality. Dan last sekali adalah telus pentadbiran, accountability, integrity and so on. No? Saya nak cerita banyak-banyak, you kata saya macam KSN pula. Nah, sebab ni yang KSN punya, cuma saya nampak benda ini boleh diimplement, boleh diguna dalam you punya tadbir urus. No? Saya bukan nak belakang, bukan saya nak kata you all tak bagus. Tak, kita masih ada ruang untuk kita improve. You percaya dekat saya, you cubalah buat baik satu hari nanti dia akan habis masa ke bunyi tu. Habis masa saya okey je. Nah, dari saya beri program ke-11. So saya ada 4 slide terakhir saja. Ini saranan. Nah, saya next slide. Siapa jadi slide ni? Next, bukan marah, tegur. Okey, pentadbir UNIMED perlu memperkasakan nilai kebersamaan. Dah sentuh tadi. You kalau tengok kan daripada awal saya cerita daripada KSN, saya sentuh pasal ucap pertama naik chancellor kita. Ucap kebersamaan itu perlu ada, merasa bersama. So perlu ada rasa aku perlu bersama dengan perurusan tinggi, aku perlu merasa bersama dengan pentadbiran, aku perlu rasa dengan pendaftar sendiri. Perlu bawa dia akan ada feeling untuk move, dia akan rasa dalam diri kita untuk do something. Nah, next dia kata sikap bekerja secara silo perlu dibuangkan. Silo ni nombor dah, kalau boleh buang tu aku ni tak ada. Dia kena bersamaan. Kita kena meletakkan, kalau ucap pertama visi bawah ni dia katakan we ataupun kita. Kalau salah, kita bertanggungjawab bersama.
bos dia tak boleh blame orang lain, kita tanggung sama-sama. Nah, so yang ini yang kita minta sangat, terapkan bekerja seluruh teamwork. Nah, berpasukan, meretasi jabatan, meretasi portfolio, meretasi jabatan, meretasi whatever lah. Yang ini kita nak. Nah, saya nak minta sangat-sangat perubahan, iaitu meletakkan kebersamaan yang paling tinggi, mengelakkan kerja secara berseorangan dan bekerja dalam satu pasukan. InsyaAllah UNIMED akan excellent, you trust me. Sesuai dengan kita punya nilai keras kita, ilmu, keikhlasan dan kecemerlangan. Should be, you need to have knowledge. Tadi KSN sebut apa? World class knowledge. So, mesti ada knowledge. Knowledge bukan hanya knowledge untuk pentadbiran, tapi knowledge kalau you rasa you duduk dalam bidang ini, you kena explore apa. So bukan hanya you kena tengok benda yang sama je, kena cuba explore. Okay. Next, pentadbir bukan follower. You nak follow je tiap-tiap tahun, bertukar ke jabatan, you buat benda yang sama. Tak, you adalah manager ataupun leader. Nah, ni saya tak ubah ni. You bukan follower, you bukan mengikut sahaja. Pendaftar kata buat A, you buat A, macam tu tak boleh. Bos kata buat A. So sebab tu kata, kalau you rasa benda tu tak kena dengan bos, walaupun dia ketua you rasa oh ni tak betul ni bos, tak kena dengan tata cara ni, so you kena. It's not follower. At the end nanti you nak tak salah tu ada bos, walhal you yang should be advised. Kena bagi penasihatan yang betul, especially keuangan. Oh bos, untuk claim dia tak boleh melebihi 2,000 tuntutan tunai, tak boleh melebihi 2,000. Mungkin dalam minta tahu. Betul Cik Davi? Kan, tak boleh lebih 2,000 kan? Saya pun buat meeting dengan bendahari pun macam-macam dah, keuangan duduk dalam kepala. Serabut pun ada. Tapi nak ada kena hadap lah lagi 2 tahun setengah. So benda-benda macam ni lah saya nak minta. It's not follower, you are manager. You kena letak dalam kepala you managing something. You are leader. Kalau siapa 48, 52, 44, you are leader. 48 ni you lead dah satu sistem. Bawah you ada 44 ataupun bawah you ada 41, ada lagi skim-skim lain. You are leader for that crew. So kalau leader sendiri pun tak ambil cara, duk buat tak apalah macam tu, tak apalah macam tu, dia takkan improve. Yang duduk di pusat sukan, kebetulan nampak Anis, larak dia tengok student masuk kalah. Tiap-tiap tahun nak minta bajet. So kita spend duit 200,000, kita nak tahu apa yang kita capai. Kita spend 700,000 untuk World 42. We need to have apa nilai yang kita masuk. You spend duit, walaupun duit dia memang tu dia bayar, tetapi you spend. Tapi kita nak income to back kepada kita. Sebab itu you kena ada ciri-ciri yang macam tu. Bukan setakat oh bos kena dapat duit ni, nak pergi ni. So katakan bahagian kita, kewangan, dia tak ada kewangan untuk buat infra. Apa kaedah dia yang you boleh improve? Mungkin you cari sponsorship, taja okey, jadi taja kod A, bagi 2,000 setahun. Buat apa nak perbaikan? Yang kita nak yang macam tu. Ni sebut daripada awal-awal saya masuk first jabatan saya pusat sukan, duduk lagu tu lagi, adalah sikit-sikit berubah. Dan 2024 ni siap lepas ni. Tak ada pergi hantar dekat tu Labuan. Okay lah, so gaya kerja tidak boleh pada keadaan. Kita dah almost 20 years, lebih 20 tahun. Ada yang dalam ni, ada masuk dalam ni 2002. Tangkat tangan Zat, siapa masuk 2002? Mohong lah, tak ada. Siapa masuk 2002? Okay, up sikit 2003. Ada. Kalau 2003, 20 tahun Cik Syah. Dah boleh terima pingat apa? Pingat jaksa parti. Boleh buh kat motor, kat kereta tu. Saya walaupun masuk 2002, saya tak layak lagi terima. Sebab saya tukar skim. Betul Cik Syah? Saya pun tak ingat. Saya masuk PLV, saya ambil slab. Berhenti ke sambung slab. Sebab jiwa saya tak ada pada jurutera. So siapa yang dah 20 tahun berkhidmat, takkan you nak duduk lagu tu lagi. Mesti ada perubahan pada you. 20 tahun dah ni, larak duduk lagu tu lagi, tak mau dah. Kena ada satu minda yang lebih terbuka, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang mempunyai sikap-sikap yang excellence untuk bantu UNIMED. You kena letak macam ni lah kot.
Sebab saya mungkin merasakan you tak rasa jiwa you dekat UNIMED. You hanya tahu you buat kerja, you perlu dibayar. So dia cakap excellent macam tu, dia tak ada roh. Dia kalau you rasa UNIMED, contohnya kali saya, kalau UNIMED dia down daripada segi ranking, saya akan rasa terasa. Dan saya rasa apa yang masalah dia. You nak kena ada rasa macam tu, rasa apa lagi UNIMED tak buat ni, macam tu. Jiwa kita duduk dengan UNIMED sebab you dibayar gaji UNIMED, bukan universiti lain bayar kat you. Duk puji universiti lain. Duk puji URTV. Lagi aku sebut you layan baru kata aku kata tak mau. You lah URTF. Nah tolong ada rasa jiwa, rasa sayang kat UNIMED, baru dia akan rasa bertanggungjawab dengan UNIMED. Nah tolong Ustaz. Nah patut hari ni baru mula pukul 9, 9.30 baru mula. Takkan bertakbir lagu tu. Saya bagi-bagi azan dah bos, kerap tak ada lagi. Hebat dia cancel je lah. Saya simple, saya tak kisah. Nah, so tapi kalau you panggil, saya cakap lah elok-elok. Nah so dah almost 20 years, you kena perlu kreatif. Tolong revive balik yang you rasa lapuk. Maklum, okay bos, kita perlu buat macam ni untuk improve the process. Nah tolong sana. Kalau rasa empati ni saya nak beritahu, saya pernah dealing dengan Syafisa. Saya duduk di dia masa mak saya sakit. Hujung minggu pun saya tersa tolong saya nak GL. Dia tolong. GL tu setiap 3 bulan saya akan contact dia. So kita nak bukan saya nak puji dia, tapi saya nak beritahu that kind of mentality. So you tak kisah dengan keadaan you. Ada orang juga, hujung minggu je tak boleh kacau aku. Nah, so benda-benda macam tu lah saya nak minta ada perubahan supaya nanti kita boleh membantu UNIMED. Ini mungkin yang terakhir. Perubahan diperlukan. Apa dia? Meningkatkan political je. Kena ubah persepsi. Mungkin ada orang beranggapan, mungkin di luar sana mungkin beranggapan kita pun tak, yang ni apa awal sangat Mungkin orang di luar sana beranggapan kita is not qualified untuk bekerja. You kena prove. Mungkin orang rasa macam mana you boleh ambil ni. You kena prove you boleh buat kerja, baru you akan menutupi mulut-mulut ini. Tapi you jangan ambil serius dengan orang kata. You kena check betul tak. Masalahnya bila orang kata kat you ambil serius, ambil hati. Hantar surat pengantar nak tukar jabatan, pergi kat sini sama juga tukar jabatan lagi. Dah kali 30 tahun you merasa semua jabatan kat sini kan. Jangan macam tu. Nah, tapi bagus untuk bertukar jabatan. After few years tukar untuk pembangunan karier. Kalau ditukarkan itu, you adalah insan terpilih, you dengan penuh redha menerima benda tu. Jangan beban. Ramai kata nak beban, kita tukar beban. Sebab dia rasa selesa kan. Orang ni bila dah rasa selesa, diubah ke satu tempat, you akan rasa beban. Macam saya nak kata beban pun tak beban juga. Saya selesa dengan research. Lepas tu diubah balik ke HEPA. Saya kata 10 years ago aku teruk gila. Tapi at the end you kena letak kat hati you, is tanggungjawab you. Orang nak bagi kat you, ambil je lah. Tapi jangan lama-lama 3 tahun cukup lah. Okay, kena ubah dari sini. Tolonglah pentadbir UNIMED, ubahlah persepsi orang terhadap kita. We need to change supaya orang melihat kita excellent, kita ada value. Yang orang kata itu, you kena katakan itu salah. You nak cakap pasal anak, mostly orang dalam ni mesti ada kawan dengan anak. Tetapi sesuaikanlah. Pergi hantar, ganti balik. Nah, so saya tak ada lagi bos yang halang pergi ambil anak ni. Pergi ambil anak, pergi hantar mak sakit. Kalau ada bos yang lagu tu tolong habaq lah. Kita panggil dengan ceramah macam ni. Nah, so tolong Zainab Pentadbir, saya mohon sangat-sangatlah. Kita staff mungkin berlebihan. Kalau ikut calculation saya, staff kita berlebihan. You trust me. You pergi tanya, kalau tak percaya saya, you pergi tanya ke ITM, you pergi tanya universiti lain. Staff tadbiran kita agak tinggi. Tak tahu lah. Ini pandangan saya, mungkin pendaftar kata tak betul. Kalau pendaftar kata betul, itu memang sok lah. Sabar saya buat kerja. Nah, tapi betul saya nak cerita satu story. Saya pergi evaluate, accredit satu program di universiti IPTA lah. So bila evaluate program ni, normally kita akan berjumpa dengan pentadbir, betul tak?
Siapa duduk fakulti masing-masing mungkin bertemu dengan panel-panel akreditasi. So bila saya interview, dia N44. So saya tanya, apa you punya JD? You bayangkan portfolio bawah dia ada 8 tu yang bukan kecil-kecil. Masa saya baca kat you, N44 masa tu dia pegang kesuanan, kebun pasaran, kolej kediaman, aktiviti pelajar, kelab dan persatuan, whatever lah yang duduk bawah HEPA yang 8 sekarang ni, itu 12 orang N44. Dan dia ada seorang penulung kawan dengan student 6,600. How do you manage? You fikir ya, logik tak? Dia bukan 8 portfolio N44 tapi dia boleh buat. Dah nak macam tu lah. You could compare dengan keadaan you sekarang. You fit dengan dia orang. Saya pergi 2 buah universiti, satu di utara, satu di selatan, the same issue. Yang paling kurang saya jumpa seorang itu, dia ada 3 portfolio. Sebab tu saya kata, kalau kita merasakan kita susah, saya nampak benchmarking merata cerah dunia dah begini. Benchmarking, you tanya dulu pegawai tu, how about your portfolio? Tanya dia, apa yang you buat? Nah, kalau you mari kat saya, silap lah. Kalau pegawai ni mari kat saya kata, oh bos saya banyak kerja, saya kata you mohon. Sebab saya tahu ada lagi orang banyak kerja. Sebab tu geng-geng ni dia mari, dia mungkin dia akal dia panjang sebelum jumpa saya. Saya takkan benarkan. Saya kalau boleh, saya takkan tambah staff saya di semua PTJ bawah HEPA. Cik Syarah, kalau boleh kurangkan. Tengok, confident ni. Geng HEPA mesti dia bawa kat saya. Tapi saya rasa belum optimum penggunaan dia orang. Belum 100% utilize dia punya characters, dia punya performance. Saya tahu dia orang boleh, tapi kita kena push dia sampailah dia rasa biasa. Wan dah rasa biasa, should be okay. Nah, boleh. Okay, habis last slide. Ini baru betul-betul last slide. Nah, so pentadbir UNIMED perlu ada nilai tambah. You need to have value added. Selain daripada buat kerja pentadbiran, jadilah macam-macam orang lain ramai pun nampak Cik Azam jadi penceramah sana-sana sini, buat podcast. Podcast walaupun 3 orang dengar, still you buat benda penambahbaikan, still value added. Kita punya isu, bila kita buat sesuatu, kita nak terus bombastik. Tak, 3 orang pendengar, dia dengar betul-betul daripada 300 duduk dalam ni, dengar main handphone. Macam tu lah. Contoh, apa jangan terasa. So benda-benda macam ni yang you kena fikir. Ada value added, mungkin pergi dapat dekat Cik Syah pendaftar, saya nak buat CJ, nak buat tambahan, nak jadi engineer ke, tambah CJ kompetensi yang macam ni ke, pergi je lah. Tetapi you kena plan lah. Kalau you pergi, siapa nak ganti you? Contoh lah, you need to plan. Dia tak ada ad hoc, berminat terus minta. Tak, you need to plan. Untuk aktiviti tahun depan, you kena maklumkan tahun ni. Ok, tahun depan kita nak ini. Sebab bajet, you kena faham lah. Jangan cerita buat bajet dalam ni, benda lagi marah. Nah, so maksudnya ni, you kena plan. Ada value added, jadi penceramah, jadi penilai. Siapa saya tengok ada yang jadi penilai, ada kan? Kita menceritakan menjadi penilai kualiti kan? Okay. So jadi penilai. Kalau lebih suka menulis, duduk di library menulis, khas banyak menulis. Mungkin buku resepi. Kalau you tulis buku resepi, saya rasa boleh laku. Jangan dekat Facebook pergi nak jadi penulis. So mungkin you part of contribution you di atlet UNIMED. Bila jadi atlet UNIMED, jangan you minta excuse pula. That's you kena faham, itu contribution. No, perlu yakin dan ketengahkan bakat lah. No, is confident. Mungkin you nampak di mata you nampak kecil, tapi di masa pengurusan benda tentu. Contoh macam saya bagi kat Ribeha, you buat sesuatu masa saya dirikan, you is big for me. Perubahan sistem mesyuarat and so on, membuat dalam, walaupun Excel for me is quite big, improve. Sama juga dia buat untuk sistem postgrad. Bagi saya besar, sebab saya kena sebut nama lah, sebab saya merasai Ayu sendiri. You tanya Ayu, dia kena marah sama saya. Hampir-hampir nak tukar jabatan tu, dah dia tak mau tukar lah, sebab dia dah pindah bagus. Nah, so saya harap sangat, saya tu my last slide. So sempena tahun melawat UNIMED 2024, kena promote. Tolonglah do something untuk nampak UNIMED ni di mata dunia, di mata luar.
2024-2025 Unimed, visit Unimed 2024-2025 tolong do something by jabatan. InsyaAllah petang ni kita akan ada mesyuarat penyelarasan. So maknanya Pentadbir you kena fikir sesuatu lah, how you boleh merge dengan benda ni. Whatever yang you buat, bukan you nak kata kena buat benda baru pun. Apa yang you buat, contohnya let's say katakan Kimia nak sambung lagi conference datang apa itu, Fasten itu buat di Hanyai, katakan nak buat di Tokyo. Tapi dalam masa yang kita punya, how you boleh improve untuk promote Unimed. So benda-benda macam tu lah. So HEPA insyaAllah akan ada few event, world event, regional event yang kita akan susun. Walaupun dalam bulan puasa kita akan buat sesuatu event lah untuk kita, yelah you kena faham, walaupun kita namakan atas Unimed punya visit, tetapi dalam bersama kita align kita punya dengan stakeholder lah, tahun melawat polis 2024-2025. So I think itu saja daripada saya. Saya punya slide dengan benda ni lah. Ada last slide kot saya, ada last slide. Gambar-gambar Unimed ni cukup viral sebelum ni. So sampaikan ada industri nak tiru. So kita nak jadi orang macam tu, viral benda yang bagus. Unimed ni perlu viral ataupun lead sesuatu yang bagus. Sebelum ni Unimed yang start untuk ambil gambar kecil-kecil seperti exam. Now you boleh tengok dah dalam Facebook industri dan mula meniru. Bukan meniru ni, it's good. Meniru benda yang bagus. Secara spontan you akan promote Unimed di mata luar. So I think kita nak minta pentadbir ni menjadi seorang yang berminda terbuka dan cuba explore benda baru, but you not followers, dan menanam sikap-sikap kebersamaan dengan bos walaupun suka tak suka. Walaupun tak suka you pun dengan bos you tetap kena ada kebersamaan di sebahagian. Tak suka sikit, kebersamaan tu banyak. Kalau tak suka ni you kan boleh ubah pun. Contoh kita bos you suka buat meeting malam, contoh tak berlaku kat ini saya bagi contoh. So saya minta lah sangat-sangat lah, pentadbir Unimed, mungkin apa yang sampaikan you mungkin terguris, saya tak ada kata kat siapa-siapa, cuma kita nak bersama, pengurusan industri nak bersama dengan pentadbir. Ada benda yang you rasa perlu di-improve, yang pengurusan perlu lihat, you ada platform untuk sampaikan, you ada potensi. Buat perjumpaan dengan Datuk NC, sampaikan apa hasrat-hasrat pentadbir industri. Buat regular tak apa, buat santai kopi potensi bersama VC, sebulan sekali you jemput, setiap orang boleh jumpa, 15 orang boleh jumpa, buat dalam setengah jam boleh jumpa. Ni idea sebab saya pun buat untuk EPA. Sebab saya ada 200 staff, saya kena jumpa semua. Jumpa very close, tanya dia personal. Mungkin ada benda yang dia malu bercakap di kelayak ramai, dia nak very close punya session, you buat santai kopi bersama dengan pendaftar. Untuk yang 48 mungkin dia kumpul sekali. You jangan kumpul 48 dengan yang lebih rendah, dia akan jadi tak harmonize. Dia akan rasa segan-segan nak bercerita, kadang-kadang dia rasa dia lebih tinggi, tak letak dalam satu keadaan yang dia rasa selesa untuk bercerita. Itu mungkin kondisi boleh buat lah. Tapi bila you buat tu tulis idea daripada siapa. So itu saja, saya ucap terima kasih dan saya mohon maaf. Saya mengharapkan benda ini beri manfaat. Yang mana yang you rasa boleh implement dengan staff you ambil lah buat yang terbaik. Tapi tolonglah, saya merayu sekali lagi, mungkin mewakili pengurusan tertinggi, tolonglah rasa bertanggungjawab, ada rasa roh jiwa kita dengan Unimed. Bukan hanya you, okay aku buat kerja aku selesai. Kita tak nak mentaliti macam tu, tolonglah. Mesti ada rasa sayang dan rasa bertanggungjawab, rasa ada jiwa. Kalau Unimed terjatuh, you akan rasa sedih. Kalau ada rasa macam tu, alhamdulillah, kita boleh pergi jauh. Tolong sangat-sangat, insyaAllah pendaftar dia akan buat sesi-sesi yang memberi kesan kepada you all, penambahbaikan kepada sistem and so on. So apa saja yang you rasa perlu buat, you buat je. You jangan risau sangat dengan cabaran-cabaran. Semua orang ada cabaran tersendiri. It's not reasoning untuk kita berubah. Jangan jadikan cabaran yang kita hadapi, mungkin awak akan bagi rasan, okay, cabaran family, cabaran anak-anak, anggap itu sebagai semua orang akan ada cabaran, but how you define dia sahaja. Macam mana you mana tak keluar ayat dia, you arrange dia, bahasa dia nak sesuaikan.
nak urus dia, nak uruskan dia payah. Biasa cakap orang putih ngarap dia. Bila nak cakap bahasa Melayu ni saya kena translate lambat sikit lah, orang tua 45 lah. So you kena urus debts, urus dengan baik. Jangan reason. Bila you letak reason sahaja dalam sistem you akan banyak reason. Dia akan blocking banyak benda. Nah, cuba you tengok good pentadbiran kat UNIMED. Tengok dia, jangan jaga dengan dia. You anggap sebagai cabaran untuk you catch up dengan dia. Jangan anggap dia sebagai you punya seteru. Jangan. Mungkin dia bagus dari segi macam ni, dia kurang sikit sana. Cuba lengkapkan dia, baru kita boleh excellent. Sebab tu yang jangan katakan kebersamaan itu. Tak semua orang bagus, tapi yang mana yang kurang kita tolong top up. Itu keserakanan, itu kebersamaan. Nah, sekali lagi saya doa yang terbaik untuk tuan-tuan, diberi kesihatan yang baik. Salam Ramadan. Doakan saya sihat, doakan saya juga diberi kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada fitnah. Nah, doa itu yang untuk saya. Okey, saya mohon maaf untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Prof, dan mohon yang berkuasa Prof untuk kekal di pentas bagi acara seterusnya. Seterusnya majlis mempersilakan yang berusaha pendaftar diiringi Presiden Potensi dan Jambatan Presiden Potensi untuk bersama-sama Prof di atas pentas bagi acara seterusnya. Majlis diteruskan lagi dengan acara cabutan bertuah bagi peserta pada hari ini. Okey, cabutan bertuah yang pertama akan dimulakan. Kita tengok siapa yang kena. Saudari Mimi Fauziana. Okey, dia. Silakan. Tak apa, apa jangan panik, tunggu dia. Buat sekali. Kebersamaan sekarang dia. Dia makan. Kena kameraman dekat lah gambar si kesona. No, ada nak gini. Habis. Tu kameraman tu. Okey, teruskan dengan cabutan yang kedua. Saudari Ruhaida binti Ismail. Okey, ada dia. Hadir. Keluar tapi tak ada malam. Balik awal. Kejap pergi apa ni? Tak ada. Dan cabutan yang terakhir. Wan Adriana Osman. Panggil untuk Wan Adriana Osman 1. 2. Nanti tak ada. Okey, alright. Cabutan kita pusing lagi sekali. Tengah dengar. Siti Fatimah. Okey, hadir. Sukan. Semua belah ni lah. Kan? Kameraman ada rakam saya. Tadi anda ucapkan kepada pemenang cabutan bertuah. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha pendaftar UNIMED untuk menyampaikan cenderan hati kepada yang berusaha Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar Profesor Dr. Mustafa sebagai penceramah pada pagi ini. Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Didier Hormat di atas penyempurnaan
sederhati sebentar tadi. Siang sikit. Jom. Yang Besar Prof sedang hadirin majlis pada hari ini tiba di penghujungnya. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Timbalan Chancellor Higher Badan Alumni atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada barisan jawatan kuasa dan semua terlibat dalam menjayakan program pada pagi ini.